ternakan akuatik di dalam kok-kok semen. Macam aku sendiri pun, channel aku memang aku tunjuk ternakan ikan dan lobster di dalam kok-kok semen. Okey, hari ni aku nak kongsi dengan korang penggunaan Estone ni. Okey, ada soalan, pelbagai soalan lah yang diajukan kepada aku selama ini mengenai Estone ni. Okey, hari ni aku nak kongsikan dengan korang penggunaan Estone ni dan apa yang sesuai untuk ternakan korang tu. Okey, korang aku boleh kongsi sedikit dengan apa yang aku gunakan sekarang dan apa yang aku telah buat sekarang ni, hasil daripada pengalaman aku sharekan dengan korang. Okey, untuk pengetahuan korang, oksigen memang penting lah untuk sebarang ternakan, dan ternakan akuatik ni memang cukup penting oksigen. Memang sangat-sangat memerlukan oksigen. Tanpa oksigen, ikan akan mati. Sebarang ternakan akuatik akan mati. Ternakan akuatik ni akan sihat dan cantik sekiranya mendapat oksigen yang sesuai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, Zulkifli Haji Ali. Okey, hari ni aku nak kongsi Estone. Kalau dalam penggunaan ternakan akuatik aku ni, aku menggunakan Estone batu dan Estone yang plastik yang berwarna-warni ni. Nampak macam cantik kan? Okey, untuk menggunakannya, aku masukkan di dalam kok-kok semen sebagai ternakan ikan aku dan lobster aku. Okey, dari dulu hingga sekarang ni aku menggunakan dua jenis ni saja Estone dalam ternakan aku ni. Estone batu yang besar ni dan yang plastik ni. Kedua-duanya fungsi yang sama tetapi berbeza. Nanti aku akan terangkan kepada korang dan aku tunjuk dalam video ni bagaimana, apa yang aku maksudkan. Penggunaan Estone ni bergantung kepada bajet korang dan kepada ternakan korang lah, mengikut condition masing-masing. Okey, macam aku menggunakan dua jenis ni sahaja. Okey, harga untuk pasaran memang murah saja. Dalam beberapa ringgit saja korang dah boleh dapat dah untuk sebiji. Dalam kok semen yang di hadapan aku ni, aku menggunakan Estone yang batu tu. Okey, Estone yang batu ni dah memang sedia ada lah di dalam ni untuk ternakan anak-anak benih ikan tilapia tu. Aku menggunakan Estone batu yang besar ni. Penggunaan Estone ni haruslah sesuai dengan ternakan korang tu, sama ada ikan kecil ataupun ikan yang besar. Okey, dalam kolam ni aku boleh tunjuk contoh kepada korang. Dalam kok semen ni ada anak-anak benih ikan tilapia yang saiz 1 inci lebih tu. Okey, aku menggunakan Estone yang batu ni. Oksigen yang terhasil ni nampaknya macam lebih halus dan ala-ala nano sedikit zarah-zarah oksigennya tu. Dan di dalam kolam ni nampak lebih oksigennya bergerak lebih menyeluruh ke dalam kok semen, kolam kok semen aku ni. Untuk kedalaman Estone di dalam kolam-kolam ternakan aku ni, aku hanya menggunakan kedalaman sekaki sahaja. Mungkin korang tertanya-tanya aku, kenapa aku mengambil hanya kedalaman sekaki sahaja? Okey, kalau dalam video aku ada share dengan korang, kedalaman sekaki boleh memanjangkan jangka hayat pam oksigen. Estone yang batu ni menghasilkan oksigen yang lebih halus dan gelombang air di atas permukaan air tu yang kurang. Jadi ini sesuailah untuk anak-anak benih ikan tu, agar tidak memenatkan anak-anak ikan tu dan menyebabkan kematian ikan. Okey, aku dah tunjuk kedalaman sekaki Estone tu. Sekarang bagaimana sekiranya aku lepaskan terus sehingga ke dasar kok semen ni? Inilah sebenarnya kelemahan Estone yang batu tu. Sekiranya kedalaman yang tidak sesuai, agak dalam, jadi Estone batu ni akan mengeluarkan oksigen yang sedikit sahaja. Jadi akan menyebabkan pressure yang lebih, tekanan yang lebih kepada pam oksigen. Jadi itulah yang aku maksudkan, pam oksigen ni tidak akan tahan lama disebabkan tekanan atmosfera yang menyebabkan terpaksa bekerja keras pam oksigen kita tu untuk mengepam oksigen ni ke dalam kolam. Ya, betul. Macam mana yang korang maksudkan tu, aku faham. Bergantung juga kepada kekuatan pam oksigen kita tu. Mungkin ada pam oksigen yang kita guna lebih kuat dan mampu mengepam di dalam dasar, di dalam aras kedalaman yang lebih dalam.
Okey, sekarang ni aku tunjuk yang stone yang plastik pula, yang warna-warni ni. Okey, nampak memang cantik. Aku pun suka yang ni. Stone yang plastik ni boleh dipelbagaikan dalam keadaan tertentu. Sama ada nak modify untuk panjang, pendek, nak bagi color-color sikit. Okey, tak ada masalah. Disebabkan bentuk fizikal dia yang boleh diberi panjang dan pendek, color lagi, amat sesuai untuk dalam akuarium. Kalau kata ada akuarium ikan-ikan hiasan tu, macam ikan mas, lagi ikan apa? Ikan perak, ikan tembaga. Okey, memang sesuai lah untuk gunakan stone plastik ni. Panjang mana korang nak, korang sambung lah mengikut kehendak masing-masing. Tambah-tambah lagi, kalau korang letak dekat belakang akuarium, memang sesuai sangat. Buih-buih oksigen akan naik sekata, memanjang di dalam akuarium korang tu. Memang cantik. Lupakan dulu pasal akuarium tu, sekarang aku nak test di dalam kolam kok semen ni. Okey, sekarang aku nak tunjuk baik dan buruknya kegunaan stone yang plastik ni di dalam kolam-kolam ternakan aku ni. Okey, aku share dengan korang apa yang terjadi. Okey, sekarang kita tengok. Buih yang dihasilkan agak besar dan buih yang banyak. Okey, buih yang banyak memang best. Memang itu yang kita mahu. Tapi sebenarnya buih yang dihasilkan adalah gelembung-gelembung oksigen yang agak besar. Dan gelombang air di atas permukaan ni agak kuat. Ini pada kedalaman 1 kaki. Okey, sekarang ni aku nak lepaskan terus stone tu sehingga ke dasar kok semen ni. Walaupun masih pada kedalaman sehingga ke dasar kolam kok semen aku ni, tapi masih lagi oksigen yang masih maintain lagi untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk kolam aku ni. Korang tengok perkhidmatan yang terbaik. Okey, masih mampu lagi mengeluarkan oksigen dengan cekap. Tapi sayang sekali sebab menghasilkan gelombang air di permukaan tu yang agak kuat. Jadi keadaan yang macam ni tidak sesuai lah untuk anak-anak ikan aku ni. Boleh memenatkan anak-anak benih ikan aku ni dan boleh menyebabkan kematian disebabkan keadaan yang terlalu kuat. Stone yang plastik ni agak lebih ringan daripada stone yang batu tu. Jadi sekiranya dimasukkan di dalam kolam aku ni, dia akan terhoyong-hayang ke sana ke sini. Tak tetap pendirian. Inilah yang aku maksudkan. Inilah sedikit kelemahan daripada stone yang plastik ni. Kecualilah aku ada ambil inisiatif sikit ataupun idea kreatif untuk diletakkan sedikit pemberat kepada stone yang plastik ni. Buih-buih oksigen yang terhasil daripada stone plastik ni agak kurang sesuai lah untuk anak-anak benih ikan aku ni. Tetapi jika untuk ikan-ikan yang besar, memang sesuai dengan keadaan stone yang plastik ni. Memang terbaik. Jadi untuk ikan-ikan tilapia aku yang besar-besar ni, memang aku menggunakan stone yang plastik ni. Sebab keadaan ikan tilapia ni memang sukakan air yang berombak-ombak sikit dan keadaan yang agak ganas, ekstrim sikit di dalam kolam tu. Okey, memang terbaik. Aku rasa setakat ni dulu pengkongsian aku pada video kali ini. Mungkin sedikit sebanyak boleh bermanfaat untuk korang di sana tentang apa yang aku share hari ini tentang berkenaan stone yang aku gunakan di dalam kolam ternakan aku ni. Okey, korang boleh bantu aku dengan satu like dan satu subscribe. Sekiranya ada komen, korang boleh tinggalkan komen dekat ruangan bawah. Sekiranya ada idea yang lebih bagus untuk dikongsikan dengan aku, okey, aku alu-alukan idea daripada korang untuk membantukan lagi teknik-teknik ternakan aku yang secara kecil-kecilan ni. Okey, semoga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.